Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi pada malam ini dapat sekali lagi bersama dalam solusi syariah siri ke-16 30 minit. Kalau ada pertambahan, kalau ada persoalan, mungkin insya-Allah kita akan tambahkan kepada lebih kurang dalam 30 insya-Allah. Bagi sahabat-sahabat, kita bagi laluan dulu kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan saya, rakan-rakan Facebook sekalian untuk share terlebih dahulu kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah kita menunggu lagi sahabat-sahabat lain masuk dalam 1 minit sebelum kita memulakan kita punya program pada malam ini, solusi syariah bertajuk Fasah pada malam ini insyaAllah. Jadi saya bagi ruang dan peluang untuk share, terus share, dan kalau belum like page Syazril Ibnu Mustafa page iaitu satu saluran informasi ataupun tentang maklumat berkaitan dengan undang-undang dan tempat ketika mana FB Live ini diadakan di situ. Jadi teruskan share dan share. InsyaAllah saya cuba untuk share kepada kawan-kawan sama. Kita minta lebih kurang dalam 1 minit. 1 minit sahaja kita akan mulakan terus insyaAllah pada malam ini. Teruskan share dan like. Dan kita bagi peluang kepada yang lain untuk masuk pada malam ini. Teruskan. Okey. Okey. Okey, saya tengah share, saya sedang share kepada sahabat-sahabat yang lain. Sebab ada yang grup-grup dan kawan-kawan sahabat saya yang lain minta di-tagkan kepada mereka supaya apa yang kita sampaikan pada malam ini sampai insyaAllah mungkin ke seluruh Indonesia. Mungkin rakan-rakan sahabat-sahabat saya di mana jua insyaAllah boleh menonton kita punya FB Live ini insyaAllah. Saya sedang lagi untuk share insyaAllah. Kita cuba lagi. Okey, sebentar ya. Okey, okey, untuk menjimatkan masa pada malam ini, saya terus untuk panggil panel dan untuk talian panel ke talian insyaAllah kita tengok ada atau tak. Okey, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Pada malam ini kita nak membicarakan tentang fasah. Sebelum ni kalau kita dengar orang kampung duk sebut fasah tu menatang apa? Jadi malam ni kita nak hurai. Ya, semalam kita dah bicara tentang ta'liq, hari ni nak cerita tentang fasah. Pada malam ini ada yang di talian ini adalah Tuan Muhammad Syamsuar. Tuan Syamsuar bin Jasmin, seorang peguam syar'i dan juga ketua cawangan bagi Syazril Khairi Mustafa Associate di Bangi dan merupakan partner saya dalam firma guaman syar'i. InsyaAllah kita akan huraikan tentang fasah terlebih dahulu. Jadi untuk soalan yang pertama, yang dia kata fasah ni apa dia? Kalau sikit-sikit nak pergi mahkamah kita nak tuntut fasah. Jelaskan definisi apa yang dimaksudkan dengan fasah ini. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey. Hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan salah satu kaedah perceraian yang ada di mahkamah, iaitu tuntutan fasah. Tuntutan fasah ni adalah satu tuntutan perceraian selain daripada perceraian di bawah perceraian persetujuan bersama, perceraian secara ta'liq yang semalam kita bincangkan, perceraian secara khuluk dan juga perceraian secara fasah. Okey. Fasah ini definisikannya iaitu melepaskan ikatan perkahwinan di antara suami isteri melalui kuasa hakim di atas sebab-sebab yang diharuskan. Jadi fasah ini berbentuk pembubaran perkahwinan. Pembubaran perkahwinan yang boleh dilakukan oleh pihak yang berkuasa sahaja, iaitu hakim syar'i. Di dalam undang-undang di negara kita, kuasa menfasahkan perkahwinan ini dilakukan oleh hakim mahkamah syariah.
Okay. Jika seorang isteri itu ingin memfailkan fasah, contohnya dia ingin menuntut fasah, dia datang kepada peguam syar'i ke untuk datang, dia kata saya nak tuntut fasah. Okay. Fasah ini difailkan di mahkamah rendah syariah. Jadi sebagai peguam kita akan melihat fasah ini satu permohonan, satu tuntutan untuk mahkamah ni melihat apa kesan ataupun apa sebab-sebab yang diharuskan untuk perkahwinan ini dibubarkan. Okey, itu dinyatakan dalam maksud fasah. Okey. Okey, yang jelasnya satu perkataan dalam bahasa Melayu ini adalah bubar. Bubar ini maknanya mengasingkan ataupun memisahkan pasangan suami isteri, iaitu salah satu cara seorang wanita boleh memfailkan perceraian selain ta'liq, khulu' dan sebagainya. Jadi saya nak teruskan kepada soalan yang kedua, iaitu kalau boleh penonton-penonton semua kalau nak tanya soalan, kita bagi ruang dan peluang untuk type di komen, insya-Allah kita cuba raikan, dan apa saja persoalan berkaitan dengan fasah, insya-Allah Tuan Syamsul akan cuba jawab insya-Allah. Dan terusnya dari segi soalan yang kedua, fasah dalam kategori talak apa dan apa kesan fasah? Adakah fasah ini mengurangkan jumlah talak? Silakan. Okey, baik. Okey, kita rujuk dari segi hukum, talak pada asasnya ada dua, iaitu jenisnya, iaitu talak rajai dan yang kedua adalah talak bain. Okey, talak rajai kebanyakan orang dah faham, iaitu talak rajai, talak yang boleh dirujuk. Maksudnya suami itu melafazkan talak sekali dan talak kali kedua, itu adalah talak rajai. Okey. Dan talak bain adalah talak yang tidak boleh dirujuk. Okey. Dalam talak bain ini pula dibahagi kepada dua, iaitu talak bain sughra dan talak bain kubra. Okey. Untuk fasah ini kategorinya adalah talak bain sughra. Dan kesan daripada fasah ini, talak bain sughra ini, jika mahkamah ni mensabitkan fasah di antara pasangan suami isteri, hakim bagi keputusan, ini mahkamah fasahkan perkahwinan ini semua. Okey. Suami itu tidak boleh rujuk kembali isteri tersebut, melainkan perlu kepada akad nikah yang baru kalau dia nak. Okay, kalau dia nak bersama balik dengan isteri, kesan fasah dia tak sama dengan cerai biasa, lafaz talak satu dia tak sama. Okay. Contohnya kalau kes kita tengok di mahkamah, ada kes yang dia keluar daripada dia lafazkan talak pada isterinya, talak satu, kemudian dia keluar pada mahkamah, dia kata saya rujuk kamu kembali. Jadi rujuk itu sah. Okay. Berbanding dengan fasah ni mahkamah mensabitkan fasah, keluar mahkamah, suami dia kata aku rujuk kamu kembali. Okey, itu tidak sah, rujuk itu tidak sah. Sebab jika dia nak rujuk, dia perlu kepada akad nikah yang baru. Okey. Dan soalan yang ketiga itu disebut tentang adakah fasah ini mengurangkan talak? Ini berlaku kekeliruan sikit. Okey. Contohnya, suami isteri itu disabitkan fasah. Okey. Kemudian dia nikah balik. Okey, adakah talak itu dikurangkan? Sebenarnya tiga takkan jadi dua kan? Okey. Sebenarnya fasah ini tidak mengurangkan bilangan talak yang dimiliki oleh suami. Okey, jika berlaku perceraian, berlaku talak, kemudian rujuk kembali, nikah kembali, kemudian takkan talak itu tidak akan dikurangkan. Ya, maknanya dia kekal dengan jumlah talak yang sedia ada. Jadi pada malam ini kita tengok siapa yang di talian. Ummu Bahjat dia bagi salam. Assalamualaikum. Okey, ada Ika, ini penonton setia kita FB Live di FB Syazril Ibnu Mustafa. Setiap malam akan ada. Dan ini peguam Sakinah kita tengok ada di talian. Dan ada persoalan dari segi Ika isteri Muhammad Farouk, iaitu bagi saya ini adalah penonton setia FB Live ini. Fasah ni ada beberapa jenis. Tadi Tuan Syamsul telah terangkan. Tapi kalau boleh raikan juga, bagi sikit sahaja kepada fasah ni ada berapa jenis? Okey, fasah ni kalau kita rujuk jenis daripada jenis fasah ni, dia tak rujuk pada jenis. Okey, tuntutan fasah ni dia berdasarkan ke atas alasan. Okey, apa alasan-alasan? Jika isteri itu ingin menuntut fasah, apa alasan ataupun apa ground, apa elemen fasah tu tersendiri? Kalau kita pergi fasah tersebut, dia jenisnya adalah talak bain sughra. Ya. Okey, jadi bila alasan mungkin Puan Nika salah faham, jenis tu adalah alasan.
Jadi nak menerangkan lebih lanjut ni, kita nak tahu yang tekan untuk elemen ataupun apa alasan yang untuk mensabitkan fasah ini. Jadi saya teruskan kepada Tuan Samsul cerita alasan untuk mensabitkan ataupun untuk memfailkan fasah. Okey, untuk alasan-alasan untuk memfailkan fasah di mahkamah. Ada gangguan talian ke? Okey. Okey, berdasarkan alasan-alasan ni untuk memfailkan fasah di mahkamah ni, dia tertakluk kepada Seksyen 53, iaitu Seksyen 53 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Saya ambil contoh Negeri Selangor. Negeri-negeri lain Enactment 53, tapi kalau di KL kita guna Seksyen 52. Okey. Perintah untuk membubarkan dia masih perkahwinan yang lama yang belum dipindah. Belum dipindah lagi. Okey. Perintah untuk membubarkan perkahwinan untuk fasah. Okey, kita rujuk ni, dia ada berapa banyak, dia ada banyak alasan. Okey, antaranya disebut bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih dari 1 tahun. Maksudnya isteri memfailkan fasah sebab suaminya hilang lebih daripada setahun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ini agak famous lah dalam tuntutan fasah. Kita kalau tengok peguam syar'i, kita tengok alasan ni selalu kita filekan kes, ada alasan ni, iaitu bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh 3 bulan. Itu nafkah zahir. Jadi suami ini dia ada dua di sini, iaitu dia cuai dan gagal. Cuai dan tidak menyediakan. Jadi cuai ni kadang-kadang dia bagi, kadang tak bagi, tak cukup. Tapi kalau gagal dia tak bagi langsung. Selama 3 bulan sahaja, mahkamah boleh mensabitkan fasah. Okey. Contohnya pada hari ini, contohnya isteri ini memfailkan pada tahun 2020, suami tak sediakan nafkah daripada Januari, hari ini dia failkan lebih pada 3 bulan. Itu adalah elemen alasan yang kuat untuk memfailkan fasah. Maksud tak bagi nafkah ni memang tak ada wakil pun, tak ada siapa-siapa pun yang sediakan nafkah. Maksudnya kalau ditinggalkan nafkah itu lain cerita lah. Kalau dihantarkan wakil untuk bagi nafkah, dia tak termasuk dalam elemen ni. Sedikit lah. Dia lain tak kuat di sini. Ada gangguan sikit, dia punya talian dia. Teruskan. Dengar tak? Alasan yang ketiga, suami atau isteri ni telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih. Jadi mesti kita kena dapatkan laporan daripada penjara ke, untuk rujuk kata suami ni telah dipenjara selama 3 tahun, jadi itu alasan yang kuat untuk memfailkan fasah. Yang keempat, suami atau isteri telah tidak menunaikan tanpa sebab memunasabah kewajipan iaitu nafkah batin selama tempoh 1 tahun. Itu sebab kita tahu dalam perkahwinan nafkah batin itu adalah satu hak yang perlu ditunaikan. Jadi selama 1 tahun jika tidak menerima nafkah batin, baik isteri ataupun suami, berhak untuk memfailkan fasah. Dan mahkamah, jika mahkamah dapat menilai bukti-bukti yang dikemukakan di mahkamah, mahkamah boleh mensabitkan fasah disebabkan nafkah batin tidak disediakan selama tempoh 1 tahun dan lebih lah. Ini antara alasan-alasan yang lain lah. Kita tengok ada yang masih pucuk, ada suami yang gila selama tempoh 2 tahun. Dan yang saya terus kepada yang agak famous lah di mahkamah ni, iaitu suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya. Clear? Dengar tak? Maksudnya dia lazim menyakiti. Sikit tapi Maksudnya dia lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan anaknya. Masuk kat sini jika suami itu pukul dengan mencederakan, dengan niat mencederakan sehingga ada lebam-lebam semua tu, itu menjadi alasan yang kuat untuk mensabitkan fasah. Boleh rujuklah di bawah Seksyen 53 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Ada di situ, dan apa-apa alasan lain yang diiktiraf sah. Untuk lebih jelas mungkin tuan-tuan dan penonton-penonton pada malam ini boleh rujuk kepada Seksyen 53. Ulang sekali lagi, Seksyen 53 Enactment Keluarga Islam Negeri-Negeri. Kecuali wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan masih
bila sekitar masih menggunakan anime yang lama lagi, dan section dia adalah section 52, dan kebanyakan dia punya rumah itu adalah sama dengan mana-mana negeri, insyaAllah. Jadi ada soalan, saya nak raikan satu soalan, iaitu salam tuan daripada Fauziah. Salam tuan, saya nak tanya apakah yang dimaksudkan dengan nafkah kepada isteri secara terperinci sehingga jika suami gagal menafkahinya, maka si isteri boleh memohon fasakh. Terima kasih. Okey. Ini silakan. maksudnya secara terperinci apa itu yang mahkamah akan lihat berkenaan dengan nafkah. Okey, kita tengok kalau nafkah ini dimaksudkan nafkah yang zahir. Okey, nafkah yang zahir iaitu makan minum, tempat tinggal, pakaian, itu yang asas. Okey. Dan berkenaan sekarang ni di kebanyakan mahkamah mengkiaskan dengan duit. Kalau sekiranya tak ada, dia duduk jauh, jadi ada tak sumbangan nafkah itu dari segi duit? Kalau dia bagi yang makan mungkin dia duduk jauh. Okey, sebagai contoh. Okey, maksudnya tidak ada pun bayaran nafkah. Kalau secara perinci mungkin mahkamah akan lihat dari segi ada tak duit yang masuk ataupun ada tak makan minum yang diberikan, ada tak bayaran tempat tinggal untuk rumah kelamin disediakan kepada pasangan. Dia ada satu lagi, kadang-kadang bila mahkamah ini menilai, kita jangan anggap sebagai satu sebab duit itu adalah faktor segalanya. Ketika mana perbicaraan akan tanya siapa beli, gula siapa beli, makanan dalam peti ais siapa beli. Jadi takkan beras itu sehari 2 hari nak kena beli, mungkin sebulan. Itu yang dikatakan sebagai satu nafkah, iaitu makanan. Makanan itu telah memenuhi terhadap seorang isteri tersebut. Dan ada satu soalan lagi, saya teruskan sikit lagi. Okey, masih ada di talian? Boleh dengar? Hello, Syamshah. Okey, boleh. Okey. Dia terputus-putus. Okay. Di sini cuaca dia tak berapa elok dalam minggu ni. Okey. Daripada Ika, isteri Muhammad Farouk. Okey, maaf bukan suami, tapi nak tahu saya boleh tuntut fasakh ke kalau dah lebih setahun tak sentuh saya dengan alasan dah bosan cara saya. Okey. Kita di sini kita cuba hukum sahaja. Jika merujuk ada peguam di tempat Cik Ika, ataupun mungkin kita tanya pandangan kalau ikut dari segi tidak sentuh ni kepada Tuan Syamshah, boleh terangkan secara sedikit? Okay. Silakan. Kalau kita tengok dari segi soalan kata tidak sentuh tu, maksudnya tidak berlakulah nafkah batin yang disediakan oleh suami, dan itu sebenarnya termasuk dalam alasan-alasan fasakh yang mana dia kata tidak menunaikan, iaitu tanpa sebab yang munasabah. Kalau ada sebab yang munasabah, mahkamah akan menilai bahawa ada sebab munasabah, mungkin disebabkan itu tak boleh untuk sediakan nafkah batin. Dan ini dengan sengaja. Tapi berdasarkan soalan ni, alasan dia bosan, itu adalah tanpa sebab yang munasabah. Jadi itu adalah alasan fasakh yang boleh disabitkan berdasarkan section 53 ni lah. Kurangan dia. Okey, jadi bila kita dah tahu kepada alasan-alasan, kita dah tahu kepada cara, kita dah tahu kepada section untuk mensabitkan fasakh, dalam undang-undang dia mesti ada elemen fasakh itu wujud. Jadi saya nak tanya kepada Tuan Syamshah, apakah bagaimana hendak membuktikan elemen-elemen fasakh itu wujud semasa perbicaraan? Silakan. Baik. Untuk membuktikan elemen-elemen fasakh, sebenarnya dalam kes fasakh ini, pembuktian di mahkamah sangat-sangat penting. Sebab dia menjadi asas bagi dakwaan isteri tersebut. Dia menjadi asas. Kalau isteri itu mendakwa sesuatu, al-bayinatul al-mudda'i, iaitu beban pembuktian adalah ke atas isteri. Dia mendakwa bahawa ada alasan ataupun ada berlaku kegagalan suami untuk sediakan nafkah batin dan sebagainya. Jadi elemen tersebut untuk membuktikan, dia mesti bersertai dengan bukti. Okey. Saya katakan kat sini, contohnya, berlaku kesilapan
saya dengar di antara peguam ke ataupun orang awam, apabila dia memfailkan tuntutan fasakh, dia menyatakan pelbagai-bagai alasan tetapi tidak ada bukti. Jadi adalah lebih baik untuk satu alasan saja disertakan dengan bukti daripada lampirkan 10 alasan tetapi tidak ada bukti. Okey, sebagai contoh, dan alasan tu mesti berkait, bukti tu mesti berkait dengan alasan. Sebagai contoh, kata suami ini gagal memberikan nafkah lebih dari 3 bulan. Okey, apa bukti yang diperlukan dilampirkan di mahkamah? Mesti kita tengok mungkin penyata bank statement. Ada tak dilampirkan? Okey, ada tak resit belian? Mana isteri ini mengeluarkan duit, bahawa tidak ada duit daripada suami, dia keluarkan resit dia. Okey. Dan saksi-saksi yang dapat melihat, itu mungkin. Dan kita tengok je, jika suami, sebagai contoh lain, suami ni dia pukul, dia lazim menyakiti ataupun dicederakan isteri. Okey, sebagai contoh bukti yang kuat, kita tengok biasanya kalau orang tanya saya nak tuntut fasakh, biasa dia datang jumpa, saya nak tuntut fasakh. Suami saya pukul saya. Suami saya pukul, suami saya tumbuk saya, suami saya terajang saya, sebagainya. Okey, kita akan tanya ada tak report polis? Ada tak laporan polis? Itu adalah satu bukti. Dan ada tak medical report? Kita kata ada tak buat laporan medical ke di hospital kerajaan ke? Ada tak report-report tu? Okey, kalau ada itu boleh jadikan sebagai bukti. Dan kalau ada lagi, kalau boleh lampirkan gambar-gambar ataupun video-video untuk dikemukakan di mahkamah, itu adalah satu kaedah-kaedah pembuktian. Okey. Itu antara elemen lah. Dan terusnya ada satu soalan daripada penonton, daripada Syakinah Kamaluddin, nak tanya tak pasti relevan atau tidak situasi ada satu perkahwinan dijalankan di Siam antara seorang anak dara dan si lelaki. Balik ke Malaysia, si bapa sebagai wali mujibir si anak dara marah dan menyatakan pernikahan itu tidak sah dan ingin memfarakkan perkahwinan tersebut. Tapi si anak dara didapati mengandung, jadinya si bapa soalan, adakah perkahwinan itu terfasah secara automatik atau tidak jika mendapat kebenaran si wali? Silakan. Okey, yang saya faham ni maksudnya anak tu, saya tengok baca soalan. Okey. Adakah perkahwinan itu terfasah automatik atau tidak jika tidak mendapatkan kebenaran si wali? Okey, di sini dia ada satu isu seolah-olah kes ini adalah berbentuk farak nikah. Dan dia bukan tergolong dalam kes fasakh. Dia tak termasuk dalam alasan-alasan fasakh. Itu diragui berkenaan wali, wujudnya wali mujibir dan sebagainya. Itu satu permohonan, iaitu permohonan farak nikah. Okay. Dia lain permohonan. Dan cuma saya sentuh sikit tentang permohonan tu Sakinah. Permohonan tu sebenarnya dia kena melalui satu proses pengesahan nikah terlebih dahulu. Bila dapatkan satu pengesahan nikah sama ada sah ataupun tidak, barulah sama ada dia nak farak ke, dia nak buat apakah tuntutan kemudian. Memandangkan yang dinyatakan tadi perkahwinan di Siam. Sebab fatwa kebangsaan menyatakan apabila perkahwinan itu melebihi 2 marhalah di sempadan Thailand, itu disahkan. Kecuali fatwa mengeluarkan kata perkahwinan di Thailand itu haram. Jadi kemungkinan tidak ada perkahwinan di Thailand. Jadi apa yang kata sah ataupun tidak sah, perlukan kepada pengesahan nikah terlebih dahulu walaupun tanpa kebenaran wali mujibir. Ada juga kes-kes yang lawan yang berdasarkan mazhab-mazhab ini, mazhab Hanafi dan sebagainya, mengatakan tidak sah, mengatakan ada kes yang diputuskan. Tetapi kebanyakan kes di Malaysia apabila dapati surat konsulat ataupun surat pengesahan dan apabila dibicarakan melebihi 2 marhalah, mahkamah mengesahkan pernikahan tersebut. Wali mujibir ini tidak membuat satu permohonan untuk farak nikah atas alasan tidak mendapat keizinan wali. Okey, itu dari segi pengesahan nikah yang dikatakan tadi. Okey, ada lagi soalan? Apa sebentar ya? Okey. Kita raikan juga. Okey, selepas akad nikah Muhammad Harith, selepas akad nikah kebiasaannya menjadi satu kewajipan bagi seorang suami membaca taklik bagi keadaan, iaitu memberi kemudaratan kepada isteri atau meninggalkan isteri 4 bulan khamrah yang berturut-turut. Maka si isteri boleh ke mahkamah syariah di tempatnya dengan membayar RM bagi
RM1 bagi mendapatkan khuluk. Soalan tuntutan, mana lebih efektif bagi kedua situasi sama ada fasah dan ta'liq khuluk tersebut? Dia tanya apa yang mana relevan. Kalau pukul itu ta'liq ada, fasah ada. Yang mana satu yang rasa sesuai? Silakan. Okey, clear tak? Clear tak? Okey, clear. Okey. Sebenarnya untuk tuntutan ta'liq ataupun khuluk, dia mempunyai satu alasan yang sama, iaitu apabila memudaratkan petakliq, dan sama dalam alasan fasah pun ada, iaitu dia tidak menyediakan nafkah. Jadi bila kita tengok kepada efek mana lagi lebih efektif antara dua-dua situasi untuk memfailkan ta'liq ataupun fasah, kita rujuk kepada sebab alasan fasah ni dia lebih umum. Sebab dan efek dia lebih pada umum, dan sebenarnya atas isteri itu sendiri, atas penuntut itu sendiri, sama ada dia nak memfailkan fasah ataupun failkan ta'liq sesuai dengan alasan-alasan yang dinyatakan. Okey, itu berdasarkan pengamalan saya di mahkamah, bila tengok kes antara ta'liq dengan fasah lebih efektif. Saya mengenal fasah lebih efektif sebab dia lebih luas untuk membicarakan berkenaan dengan alasan-alasan perceraian tersebut. Ya, fasah ini saya tambah sikit. Fasah ini dia lebih luas. Konsep yang saya pakai apabila pembicaraan di mahkamah, fasah dengan ta'liq, fasah ni bagi saya satu machine gun. Tapi ta'liq ini dia sebagai satu sharpshooter. Kalaulah berdasarkan kes ataupun dia ada merit di segi pukul dan orang kata ada medical report dan sebagainya, bagi saya kebiasaan saya akan memfailkan satu tuntutan ta'liq sebab dia hanya perlu mengesahkan ta'liq tersebut. Sebab ta'liq tersebut telah melafaz cerai, cuma perlu disahkan sahaja, berbanding dengan fasah. Fasah ini dia perlu pembuktian yang banyak dan dia ada elemen-elemen yang banyak. Tapi itu adalah pandangan peribadi saya. Mungkin pandangan peribadi peguam antara peguam itu berbeza. Cuma dari segi kaedah saya, fasah itu machine gun dan ta'liq itu adalah sharpshooter. Memenuhi elemen ta'liq, kita fail ta'liq. Memenuhi elemen fasah, kita fail fasah. Itu adalah kelebihan bagi seorang isteri. Kalau apa-apa nak buat tuntutan, tak mestinya kita tak boleh. Kuasa cerai tengah adalah sah, adalah ta'liq, adalah khuluk yang kita bincangkan, dan yang terbaru adalah hakam. InsyaAllah kita akan teruskan lagi. Okey, seterusnya soalan ni unik. Dengar isteri saja yang tuntut fasah. Enactment yang lama, kalau kita baca enactment tahun 1985 yang dulu, apabila seorang isteri memohon untuk tuntutan fasah, tetapi adakah enactment yang terbaru, adakah undang-undang yang terbaru, lelaki boleh menuntut fasah? Silakan Tuan Syamsul. Okey, bolehkah suami menuntut fasah? Okey, biasanya susah kita nak tengok suami tuntut fasah. Okey, tapi bila kita rujuk di bawah section 53, dengar tak? Okey, clear. Bila kita merujuk section 53 enactment undang-undang keluarga Islam, sebenarnya suami dan isteri ni kedua-dua boleh menuntut fasah di mahkamah. Okey, kadang-kadang kita tanya kenapa suami ni nak menuntut fasah kan, sedangkan suami ni boleh lepas cerai kan. Buat apa? Sebab kita balik kepada kesan fasah tu sendiri. Okey, fasah tu kesan fasah tu kita tengok dia berbeza dengan perceraian biasa, iaitu kesannya ada talak bain sughra dan talak biasa, talak raj'i, dan ia berkait rapat dengan hak-hak selepas perceraian. Contohnya jika berlaku tu perceraian fasah tu disebabkan isteri ni menzalimi suami. Isteri ni pula yang gangster, yang pukul suami semuanya. Okey, jadi suami ni memfailkan fasah. Jadi dia memberi kesan terhadap hak-hak selepas perceraian. Okay, contohnya muta'ah lah, kita kata sebagai contoh muta'ah. Dia menuntut muta'ah. Muta'ah ni mesti lihat iaitu sagu hati yang diberikan suami selepas diceraikan tanpa alasan yang munasabah lah, macam tu lah. Okey. Tetapi punca perceraian di dalam kes fasah ni disebabkan oleh isteri ni yang bertindak menzalimi suami. Jadi kemungkinan mahkamah akan melihat bahawa tuntutan fasah, tuntutan muta'ah yang difailkan itu dia tidak dapat sejumlah jumlah yang betul, ataupun dia yang dipohon ataupun tidak layak terima tuntutan muta'ah tersebut. Jadi suami pun boleh menuntut fasah.
dalam elemen apa yang dibacakan oleh Tuan Syamsah tadi boleh dituntut oleh seorang lelaki, sebab dalam elemen tercatat seorang lelaki boleh memfailkan untuk tuntutan fasah, tapi pastikan adanya pernikahan baru boleh tuntut fasah. Tak nikah macam mana nak tuntut fasah kan? Okey, seterusnya soalan saya, okey, kita ni melalui satu perbicaraan yang agak panjang. Dia akan ada satu prosedur yang melalui soal utama, soal balas dan sebagainya. Tetapi sekiranya terdapat persetujuan bersama, adakah laluan shortcut untuk menyelesaikan kifasah ini secara baik tanpa perlu perbicaraan sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Silakan. Okey, baik. Kadang-kadang kita akan jumpa dalam tuntutan fasah ni dia memang perbicaraan dia agak panjang. Dia mula dengan soal balas semua itulah, ada keterangan plaintiff dan keterangan defendant. Okey. Tapi jika suami ni setuju untuk ceraikan persetujuan bersama, hakim akan membenarkan suami untuk melafazkan cerai. Hakim akan benarkan. Dan jika isteri itu suci pada waktu itu, setengah negeri dia akan membenarkan pindaan seksyen, iaitu dari seksyen 53 terus ke seksyen 47, iaitu perceraian persetujuan bersama, kemudian bolehlah bercerai. Okey, tetapi seperti setengah negeri di Selangor, seperti contoh di Selangor, kes fasah ni perlu ditarik balik. Jika contohnya kita maklumkan kepada hakim, ya Arif, ini pihak defendant bersetuju untuk melepas secara baik dan sebagainya. Okey, kemudian arahan mahkamah, terutama di Selangor, kes fasah tersebut perlu ditarik balik, iaitu dengan memfailkan notis tarik balik terlebih dahulu. Kemudian kita akan failkan semula, iaitu perceraian persetujuan bersama di bawah seksyen 47 Undang-Undang Keluarga Islam ataupun fast track. Jadi bolehlah fast track. Dia lebih kurang macam negara, tapi dia proses dia kena tarik balik dan kemudian failkan perceraian persetujuan bersama. Jadi bolehlah. Dia terdapat gangguan sedikit talian kita pada malam ini. Tak apa, insyaAllah kita cuba teruskan juga. Bagi penonton-penonton di luar sana yang menonton pada malam ini belum lagi like page saya, Syazril Ibnu Musaffar, diharap dapat like page untuk dapatkan informasi seterusnya setiap malam sepanjang Ramadan. InsyaAllah kita akan bersiaran dan sehingga ke hujung Ramadan ini. Dan soalan-soalan yang saya kemukakan ini sebenarnya adalah saya ambil daripada soalan-soalan yang kerap kali klien-klien saya tanya ataupun yang kerap mesej saya. Jadi saya himpunkan semua soalan dan saya bertanya pada malam ini. Dan ini adalah orang kata dari segi asas dan basic pengetahuan tentang fasah. Okey, jadi soalan saya seterusnya, bagaimana jika suami memberi nafkah zahir dan batin tetapi isteri tetap hendak bercerai, menuntut fasah? Silakan. Ni banyak kes yang terjadi. Maknanya suami ni dia bagi lengkap nafkah zahir batin, tapi suami isteri ni dia tetap nak tuntut fasah. Silakan. Okey. Kita kadang-kadang kita menghadapi ada setengah klien ataupun orang awam datang kata saya nak tuntut fasah. Okey. Kebanyakan bila dia datang ke peguam, kita tahu macam mana kita nak tengok adakah elemen-elemen ni layak untuk difailkan fasah. Tapi ada setengah dia tanpa mendapatkan nasihat peguam syar'i yang bertauliah, dia terus pergi ke kaunter mahkamah, dia kata saya nak tuntut fasah. Jadi kaunter serahkan satu borang fasah. Tapi bila diteliti berkenaan dengan kes ni, kita tengok elemen fasah tu tak wujud. Suami memberi nafkah zahir, nafkah batin, semua dia tak melanggar tanggungjawab dia lah sebagai seorang suami. Kemudian dia memfailkan fasah. Okey. Di situ lagi, contohnya alasan dia kata saya tak boleh hidup dah, tak ada sepahaman lagi. Okey. Di dalam kes ini, mahkamah tidak boleh mensabitkan fasah kerana tidak ada alasan ataupun elemen-elemen untuk mensabitkan fasah. Jadi cadangan biasanya peguam akan cadangkan bahawa jika tidak ada alasan fasah, jika untuk bercerai, failkan seksyen 47 persetujuan bersama, dan kes ini boleh dirujuk kepada hakam dan ada jawatan penamai dan seluruhnya ke peringkat hakam. Jadi jika fasah itu tidak ada alasan yang kuat, jadi tak boleh untuk difailkan fasah tersebut. Dan kalau difailkan fasah, mungkin kes itu akan dibuang ataupun kes itu tidak diluluskan. Kerana tidak ada alasan ataupun tidak ada elemen pembuktian fasah tersebut. Kerana kita kena faham fasah ni dia adalah satu pembubaran perkahwinan berdasarkan pembuktian, berdasarkan penghujahan,
di hadapan hakim untuk hakim membubarkan. Tapi kalau tak ada alasan, tak ada bukti, fasah itu tidak patut untuk disabitkan. Okey, maknanya kalau fasah itu maknanya tak perlu pada pembuktian. Okey. Jadi satu lagi, saya sebagai satu tambahan sebenarnya, apa yang menjadi satu beban kerja kepada peguam syar'i ini apabila menerima kes ketika mana tuntutan itu telah difailkan. Betul. Dan bagi pandangan saya sebagai pengamal undang-undang syariah peguam syar'i ini, saya berpandangan kalau boleh sekiranya selain tuntutan di bawah Seksyen 47, perceraian persetujuan di antara suami isteri, perlulah merujuk kepada mana-mana pengamal undang-undang syar'i, peguam syar'i ataupun peguam syar'i di tempat anda sendiri sebelum memulakan tindakan kes. Sebenarnya akan memberi kesan apa yang anda tulis dalam pernyataan tuntutan itu apabila dibawa ke mahkamah dan dibicarakan, perkara yang anda akan sebut itu tidak ada dalam pernyataan tuntutan, tidak boleh disebut. Ini selalu akan menjadi cacat dan rosak perbicaraan. Apa tindakan peguam yang akan ambil? Kesan juga kepada peguam dan kepada klien tersebut, iaitu apabila kita melakukan satu permohonan untuk pindaan, boleh diadakan satu permohonan pindaan, tapi permohonan pindaan itu bersedialah kita dengan kos yang perlu dibayar kepada pihak defendant. Ini cukup berhati-hati. Mungkin bagi orang awam dia akan rasa benda ni agak satu mudah, tidak ada masalah, kita hanya tulis mahkamah itu adalah pejabat agama, teruskan perbicaraan. Tetapi apabila bermain ataupun perbicaraan ini defendant melantik peguam yang kita kata satu peguam teknikal ataupun peguam yang mengitu prosedur, jadi dia akan bermasalah balik kepada klien tersebut. Jadi saya nak teruskan soalan ni, ada satu soalan saya raikan juga. Okey, daripada Nur Hafizah Zainal Abidin, salam tuan, saya nak tanya, kalau dah dapat protection order dari Mahkamah Magistrate, adakah perlu lagi untuk failkan interim injunksi untuk halang suami ganggu isteri semasa kes masih berjalan, atau cukup sekadar PO dari Mahkamah Magistrate? Silakan. Okey, ini sekadar pengetahuan saya lah untuk pengamalan sebagai pengamal undang-undang. Tapi bila kita tengok protection order dari Mahkamah Magistrate, dia yang dikeluarkan perintah itu berdasarkan daripada Mahkamah Magistrate, iaitu dalam civil jurisdiction. Tapi bila kita failkan untuk interim injunksi di Mahkamah Syariah, dia di bawah Syariah jurisdiction. Jadi sebaiknya perlu ada dua-dua, iaitu dari segi civil jurisdiction dan juga bidang kuasa syariah dan juga bidang kuasa sivil. Ke bidang kuasa syariah itu mungkin dia boleh digunakan sebagai bukti sampingan dalam tuntutan-tuntutan selepas tu. Contohnya dalam memfailkan fasah ke apakah, dia boleh memfailkan sebab dia ada pembuktian ataupun permohonan interim ataupun kacau ganggu daripada suami, digunakan itu sebagai alasan, dan sebaiknya untuk memfailkan dua-dua. Bukan sekadar PO itu sahaja. Kita tambahan daripada Tuan Syazril. Okey, kita nampak protection order ni, saya pula jadi panel lah. Kita nampak protection order ni sebenarnya kalaulah apa-apa berlaku, polis cepat bertindak. Sebab kadang-kadang kita faham, polis pun faham, mahkamah sivil kuasa polis, mahkamah syariah biasanya penguatkuasa. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, kita kena ada dua-dua seperti mana Tuan Syamsul kata. Kalaulah berlaku apa-apa provokasi dan kehadiran pihak defending dekat dengan pihak plaintiff ini, segera telefon polis, polis akan datang tangkap untuk apa-apa tindakan. Berbeza dengan injunksi. Injunksi ini kita boleh menghalang melalui polis dan sebagainya, tapi sekiranya engkar, kita perlu failkan satu contempt of court menghina mahkamah. Ini dari segi jurisdiction mahkamah. Kadang-kadang kalau kita nak kata minta polis kadang-kadang dia lebih berat kepada protection order daripada Mahkamah Magistrate. Kadang-kadang kita pula terpaksa menggunakan penguatkuasa pula, arahan penguatkuasa untuk melaksanakan perintah ini. Jadi dua-dua adalah terbaik, dua-dua adalah untuk satu kata di polis untuk protection order di civil, manakala protection order injunksi ini baik juga untuk di Mahkamah Syariah sekiranya berlaku apa-apa keingkaran, contempt of court boleh difailkan. Itu dari segi protection order dan injunksi. Dan seterusnya ada lagi soalan daripada Tengku Ahmad Zakashi. Tuan, salam tuan, boleh ke syiqaq jadi fakih fasah? Dia tanya, bolehkah syiqaq ini jadi sebab fasah?
Okey. Syikok ni kita faham iaitu ketidaksefahaman lah, iaitu ketidaksefahaman ataupun ketidaksefahaman yang panjang lah syikok. Kalau dalam section 47 kita akan lihat iaitu dengan sabitan syikok di JKP. Tapi adakah alasan syikok itu boleh dijadikan fasah? Dia boleh dijadikan alasan sampingan. Kalau saya lihatlah dia boleh jadi alasan sampingan, iaitu wujudnya ketidaksefahaman yang panjang, iaitu definisikan disebabkan syikok yang berpanjangan itu, apa yang membawa kesan kepada alasan fasah tersebut. Contohnya dia wujudnya iaitu dengan tekanan mental, dia mungkin boleh dapatkan satu laporan psikiatrik yang boleh jadikan alasan alasan di bawah section, contohnya di bawah section 53 ini ada. Ataupun alasan-alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasah di bawah hukum syarak. Kalaulah dari segi amalan saya sepanjang sebagai peguam syar'i ni, untuk capai tahap syikok ni cukup menyeksakan juga. Tapi kalaulah kita kata sehingga syikok ini, cubalah untuk failkan fasah, sama ada sabit ataupun tidak sabit, itu bergantung kepada hakim pembicaraan. Sebab kita dah berusaha daripada seksyen 47 sehingga mahkamah mengikhtiarkan syikok. Bila mengikhtiarkan syikok, wujudnya perbalahan di antara suami isteri, dan bagi anggapan saya itu tidak boleh balik dah, kecuali mahkamah faham pernikahan. Pernikahan kena nak fasahkan, kena melalui satu tuntutan fasah, tetapi perkara itu masih belum pernah terjadi lagi. Jadi kadang-kadang ni mahkamah anggap sebagai selesai dan tergantung. Kebanyakan kes-kes tu saya cuba test kes, cuma Kuala Lumpur dan Selangor mendahului. Apabila terjadinya perkara tersebut terus ke hakam. Apabila hakam, benda tu diselesaikan dengan secara hakam untuk menjimatkan dan ada juga terus kepada perbicaraan secara hakam, ada berdasarkan tafsiran hakim-hakim yang tertentu. Bukan semua hakim sama, tapi tafsiran hakim-hakim tertentu berkaitan dengan seksyen 47. Jadi saya teruskan soalan. Dalam kes fasah ini, sekiranya kita tahu dia adalah perbicaraan defendant tak setuju. Bila defendant tak setuju, perlukah dia mendatangkan saksi untuk menguatkan bukti-bukti ataupun elemen-elemen yang dia telah kemukakan pada mahkamah? Silakan. Baik. Dalam macam saya cakap tadi, dalam kes fasah ni pembuktian memang sangat penting. Sekiranya pihak defendant ni tak setuju, bagaimana kita untuk menzahirkan atau mengemukakan bukti? Di antara lainnya adalah kehadiran saksi-saksi. Saksi ataupun syahadah itu sangat kuat dalam kaedah pembuktian. Kita lihat dalam seksyen 83 atau keterangan ataupun seksyen keterangan, kita tengok siapa yang boleh memberikan keterangan sebagai saksi. Kita tertakluk pada seksyen ini, semua orang Islam adalah kompeten untuk memberikan syahadah ataupun bainah sebagai saksi dengan syarat bahawa mereka ini akil, baligh, adil dan mempunyai ingatan yang baik dan tidak berprasangka. Jadi kaedah pembuktian saksi ini sangat kuat sebab dia level dia boleh mencapai tahap syahadah, iaitu saksi. Dia melebihi daripada bainah. Jadi dalam tuntutan fasah, jika isteri itu mempunyai saksi, hadirkan saksi-saksi yang adil, yang dapat yang tidak adanya tohmah. Contohnya dia bawa antara yang melihat, jiran yang melihat, adik-beradiknya yang tahu. Jadi kehadiran saksi itu bagi pandangan saya ia sangat diperlukan dalam tuntutan fasah. Kalau ikut dari segi, saya tambah sikit, kita kena jelas saksi yang macam mana perlu dibawa ke mahkamah. Sebab dia ada dua kaedah saksi ini, iaitu satu saksi syahadah dan satu lagi saksi bainah. Saksi syahadah ni dia diterima 100% keterangan beliau, iaitu saksi yang tiada hubungan darah. Siapa saksi syahadah? Saksi yang tiada hubungan darah. Saksi bainah adalah ibu, kakak, adik. Mahkamah hanya mendengar, tapi mahkamah tak akan ambil kira. Cuma mendengar. Syahadah, mahkamah mendengar, mahkamah terima 100%. Inilah yang akan terjadi sumpah ataupun tidak. Dan sekiranya tidak didatangkan saksi, kebanyakan perbicaraan dia akan pergi kepada no case to answer, iaitu tiada kes untuk dijawab sebab tidak ada saksi untuk menyokong untuk tuntutan yang difailkan oleh seorang isteri itu di mahkamah. Dan apa akan jadi? Defendant akan bersumpah kepada mahkamah bahawa segala keterangan yang diberi dia tak setuju.
Sebab al-bayyinah ala mudda'i wal yamin ala man ankara. Dia bersumpah, maknanya kes automatik ditolak. Itu biasanya kesan yang tidak ada saksi. Jadi seterusnya soalan, jika suami ini kadang-kadang ketegak, kita hantar saman dia tak mau mai, dia rasa tak apalah, ikut suka, dia tak ada nak cerainya, dia cakap tirah, dia kata macam tu. Biasanya macam itulah. Jadi jika suami enggan hadir ke mahkamah setelah menerima saman, bolehkah kes fasakh ini diteruskan? Silakan. Okey. Kebanyakan peguam ni tak terkecuali untuk menghadapi defendant yang macam ni lah. Kadang-kadang kita datang untuk dapatkan kerjasama daripada defendant. Tapi ada setengah tu dia akan kata, tuan, kes kita ni dah filekan fasakh, suami saya tak nak datang, bolehkah fasakh ni diteruskan? Okey. Sebenarnya kita rujuk pada section 121. 121 enactment tata cara amal menyatakan ketidakhadiran pihak-pihak. Okey. Jika apabila mana-mana tindakan dipanggil, iaitu saman fasakh telah disempurnakan, affidavit penyampaian juga telah diikrarkan dan telah difilekan, dipanggil untuk pendengaran, kita rujuk yang kurungan B. Jika defendant tidak hadir, mahkamah boleh tertakluk pada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya. Jadi kes jika saman itu telah disahkan, suami enggan hadir ke mahkamah. Enggan hadir, perbicaraan boleh berlaku sebelah pihak, boleh berjalan secara sebelah pihak. Jadi kita ambil dengan keterangan plaintiff tanpa ada soal balas daripada defendant, kemudian jika dia saksi dan terus saksi dan semuanya ditutup dan terus dengan hujah dan keputusan. Okey, sebelum keputusan ini biasanya mahkamah ni dia akan rujuk ke section 121 juga, iaitu section 2 mengatakan mahkamah hendaklah sebelum membuat apa-apa penghakiman mengenai tuntutan plaintiff, mengarahkan plaintiff ni untuk mengangkat sumpah istizhar. Sumpah istizhar. Okey. Kemudian mahkamah boleh mensabitkan fasakh dengan keterangan plaintiff sahaja. Okey. Saya cuba tambah sedikit. Adakah masih ada di talian? Tuan Syamsah? Okey. Okey. Kebiasaannya apabila sesuatu pembuktian di mahkamah ini dibuat oleh plaintiff berserta dengan dua orang saksi, masih hilang di talian? Masih di talian. Okey. Sangkut-sangkut. Okey. Apabila kita sangkut sikit. Okey, kes di mahkamah kebiasaannya seorang yang hakim yang wibawa ataupun hakim yang mendengar keterangan keseluruhan daripada plaintiff dan dua saksi dan meyakini bukti relevan, bukti semua dapat dibuktikan, maknanya tidak dapat disangkal. Contohnya tentang bukti lebam. Apabila tampak muka lebam itu ada disertakan dengan medical report yang mengesahkan kata lebam itu adalah mangsa keganasan rumah tangga, pada kebiasaannya hakim meyakini dia tidak akan bersumpah dengan yamin istizhar. Tapi kebanyakan hakim-hakim takut, maknanya bukan kata kita nak bagi puas hati, keterangan hang dah bagi tapi disebabkan defendant tak mai, nanti akan timbul satu hari nanti dia mai kata tak betul. Jadi hari ini disebabkan keterangan hang yang macam ni, hang kena bersumpah yamin istizhar. Bila hang yamin istizhar, aku lepas tangan, hang yang bersumpah. Berdasarkan keterangan hang ni, disebabkan suami hang tak mai, hang bersumpah, aku sabitkan cerai berdasarkan sumpah hang tu. Jadi hakim ni dia lepas daripada tanggungjawab, dia rasa tak apa, kalau lelaki dia mai, dia yang bersumpah, putuskan fasakh itu sebab dia yang bersumpah. Tidak akan menyalahkan kepada mahkamah. Sebab mahkamah dia ada proses yang cukup ketat, keterangan saksi, pengujahan, sehingga mana peringkat 4 kali 5 kali masih lagi suami itu tidak datang. Jadi peringkat yang terakhir adalah sumpah untuk membenarkan kata-katanya. Itu biasanya dalam tuntutan kes-kes fasakh ini. InsyaAllah kita cuba, kalau mana kata suami isteri-isteri, cubalah untuk tuntut. Kalau lah kita tak suruh pergi tuntut, pakai pergi tuntut penuh kat mahkamah nanti. Jadi cuba berjumpa dengan peguam sama ada sesuai taklik, fasakh, khulu ataupun sebagainya untuk tuntutan fasakh ini. Jadi kita dah berlanjutkan kepada 50 minit. Kalaulah dalam masa 1 minit, mungkin penggolongan daripada Tuan Muhammad Syamsua tentang fasakh yang kita terangkan pada malam ni. Silakan. Okey, baik.
tuntutan fasah ni saya tengok dia memang agak famous dalam di mahkamah, dan statistik untuk tuntutan fasah di mahkamah pun agak tinggi. Tapi kebanyakan apabila hadir ke mahkamah bersendirian, iaitu tanpa mendapatkan nasihat peguam syar'i, tanpa mendapatkan khidmat peguam syar'i, kebanyakan tuntutan fasah ni dia tergantung ataupun tersangkut. Jadi nasihat saya, dapatkan satu nasihat daripada peguam syar'i yang bertauliah untuk handle kes tuntutan fasah ni, sebab dia melibatkan penghujahan, dia melibatkan pembuktian, dia melibatkan pembicaraan yang panjang di hadapan hakim untuk mensabitkan tuntutan fasah. Baik, kadang-kadang saya nak tambah sikit, kadang-kadang mungkin bagi orang awam ni tidak pernah masuk mahkamah. Kadang-kadang apabila saya berjumpa dengan klien di mahkamah, saya bawa klien itu tengok keadaan dewan mahkamah. Bila tengok dewan mahkamah, pihak-pihak ni menjadi gerun, menjadi takut. Dia ingat kata pergi jumpa Tok Kadi Pejabat Agama, pihak abang kata nak fasahnya. Jadi semua peguam cakap, tak, peguam hanya membantu 50%. 50% lagi hanya ada kepada klien tersebut untuk membuktikan di mahkamah. Kalaulah klien tidak memberi keterangan, peguam saja memberi keterangan, baru 50%. 50% lagi untuk capai, maknanya tahap pembuktian yang tinggi itu bergantung kepada klien itu juga. Dan saya ucapkan terima kasih pada Tuan Syamsyah, iaitu Ketua Cawangan Syazil Khairi Mustafa and Associate di Bangi, dan juga partner saya di dalam bidang guaman syar'i ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi yang akan datang, mungkin topik yang akan datang. Dan bagi para penonton pada malam ini, mungkin boleh like page saya. InsyaAllah kita akan terus berkongsi tentang undang-undang. Mungkin dalam, saya dah ada satu tajuk tentang solusi syariah undang-undang, ini adalah siri ke-16. Dan di page saya ini juga ada sembang undang-undang yang membicarakan tentang undang-undang sivil dan undang-undang jenayah, tentang attempt, percubaan membunuh dan sebagainya. Dan saya ada juga satu siri syariah sembang Brunei dan Malaysia. InsyaAllah ini antara gabungan antara undang-undang di Brunei dan di Malaysia. Dan saya mohon kepada penonton-penonton, sila share, sila like page saya ini, sebarkan supaya ilmu yang dapat ini dapat dimanfaat bersama dan kita dapat berkongsi pahala sama dengan orang yang menuntut ilmu ini, insyaAllah. Dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan dan kelalaian saya sendiri. Dan apa yang kami sampaikan pada adalah pandangan peribadi sebagai seorang peguam syar'i yang bertauliah, dan tidak mewakili mana-mana peguam yang lain untuk memberi. Maknanya mungkin ada perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat di kalangan peguam, di kalangan hakim itu adalah biasa dalam bidang undang-undang. Jadi jumpa pada malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.